Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1. Dan untuk hari ini, Ustazah akan buat ulang kaji bersama-sama dengan kamu untuk bidang Al-Quran dan juga Jawi. Okey, tajuk-tajuk yang akan Ustazah buat ulang kaji bersama kamu hari ini agak penting kerana kemungkinan uh, tajuk-tajuk ini akan keluar di dalam soalan peperiksaan kamu malam ini. Jadi saya harap kamu dapat fokus dan juga faham apa yang Ustazah ajar. Okey, kita teruskan dengan ulang kaji kita yang pertama. Okey, untuk Jawi, tajuk yang pertama ialah tajuk bacaan izhar. Okey, bacaan izhar. Bacaan izhar, kamu boleh rujuk buku teks muka surat muka surat 13 sehingga muka surat 15. Okey, muka surat 13 hingga 15. Okey. Okey, untuk makluman kamu, bacaan izhar ada dua. Okey, ada dua. Yang pertama ialah izhar halqi, yang kedua ialah izhar syafawi. Okey? Untuk yang pertama ni kita tengok dulu bacaan izhar halqi. Macam mana nak kenal? Okey, senang. Bacaan izhar halqi. Okey, izhar halqi nah. Izhar halqi ada 6 huruf. Okey. Huruf ni kamu kena ingat. Okey? Huruf yang pertama, huruf hamzah. Hamzah ni ataupun hamzah yang ada alif. Okey, hamzah ataupun alif. Yang kedua ialah ha. Yang ketiga ialah yang sama bunyi dengan ha, iaitu huruf ha. Yang keempat, yang sama bentuk dengan dia, kha. Yang kelima, ain. Dan yang keenam yang sama bentuk dengan ain, ghain. 6 ni sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey? Syarat-syarat. Lepas kamu dah ingat huruf 6 ni, kamu kena tahu macam mana. Okey, macam mana nak kenal bacaan itu dibaca dengan secara bacaan izhar. Okey? Bacaan izhar ni kamu kena baca dia dengan jelas dan juga terang. Tak ada dengung. Tanpa dengung. Okey? Izhar tu maksudnya zahir. Daripada perkataan zahir. Okey? Izhar. Jelas. Dan terang. Okey? Maksudnya tak ada dengung. Okey. Cara nak kenal dia ialah yang pertama, kamu kena cari dulu huruf yang mengandungi tanwin. Okey, tanwin ni ialah fathatain, kasratain, dhammatain. Okey, tiga ni. Sama ada fathatain ataupun kasratain ataupun dhammatain. Okey, kalau kamu cari tak jumpa tanwin ni, kamu tengok pula yang kedua. Huruf nun yang ada baris sukun dekat atas. Sukun dekat atas macam ni. Okey, separa bulan. Okey, dia tak penuh. Dia tak, kadang-kadang sukun ni kalau yang type dalam komputer tu dia akan bentuk bulat macam ni. Yang ni pun sukun juga. Ataupun kamu akan jumpa dia separa bulatan. Ini sukun ataupun sakinah. Jadi, tak jumpa tanwin, kamu cari nun sakinah ataupun nun sukun. Kemudian barulah selepas dia kamu cari huruf-huruf 6 ni. Salah satulah daripada huruf-huruf ni. Okey? Contoh yang Ustazah boleh bagi dekat kamu di sini ialah azabin, azabin, ali, alimin. Okey. Cari macam mana nak cari. Okey, cara pertama, bila dia bagi kalimah macam tu, kamu cari dulu tanwin. Fathahat, tak kisah fathatain ataupun kasratain ataupun dhammatain. Okey, cari dekat sini.
Ustazah nampak ada dua. Satu kasratain, satu lagi pun kasratain. Tapi yang mana kita nak guna? Okey. Kamu kena cari baris tu, dia kena ada huruf selepas dia. Okey? Yang macam yang ni, kamu jumpa kasratain tapi selepas dia dah tak ada huruf. Jadi kita tak boleh guna yang ni. Okey? Kita tengok yang ni pula. Selepas dia ada huruf. Jadi kita guna yang ni. Ini ialah kasratain. Tanwin. Okey? Selepas kamu tengok yang ni, kamu dah jumpa, kamu tengok pula huruf selepas dia. Huruf selepas dia mesti duduk sebelah kiri kamu. Sebelah kiri huruf yang nun sukun ataupun tanwin tadi. Okey? Jadi huruf di sini ialah huruf hamzah. Okey, jadi ini ialah bacaan izhar halqi. Kamu kena sebut dengan jelas. Okey? Sebut dengan jelas dan juga terang. Tak ada dengung. Okey, bacaan dia azabin bin. Okey, tak sebut bin alimin. Azabin alimin. Okey, ni bunyi jelas. Kasratain ni pun bunyi jelas. Okey, faham setakat tu? Itu izhar halqi. Okey, Ustazah bagi contoh lagi satu untuk okey, yang ni pula. Kamu tengok. Oh, sorry. Okey. Okey. Kamu cari dulu tanwin. Ada tak dalam ni? Tak ada kan? Kalau tak ada tanwin, tak ada fathatain ataupun kasratain ataupun dhammatain, kamu cari nun sukun. Ada tak? Okey. Ni huruf nun, atas dia ada tanda sukun. Jadi kamu bulatkan dia. Okey. Dan kamu tengok huruf selepas dia. Huruf apa? Huruf ain. Ada tak ain di sini? Ada. Jadi, ini ialah bacaan izhar. Okey? Yan'iqu. Yan'iqu. Bukan baca yan'iqu. Tak dengung. Jelas nah. Yan'iqu. Okey. Selesai untuk izhar halqi. Seterusnya, kita pergi ke izhar syafawi. Okey, izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar syafawi, cara nak ingat dia ialah huruf dia banyak. Kamu tak boleh nak ingat. Cara nak ingat dia ialah huruf selain dari mim dan ba. Huruf yang bukan mim dan juga ba. Yang huruf selain pada mim dan ba tu ialah izhar syafawi. Okey. Tapi tadi izhar halqi ialah nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf tersebut. Tapi untuk izhar syafawi bukan nun mati, bukan nun sukun. Okey? Bukan tanwin, tapi ialah mim sakinah. Mim yang ada tanda sukun. Okey? Mim sakinah bertemu dengan huruf selain daripada mim dan ba lah. Huruf ta, sa, jim, ha dan seterusnya yang banyak tadi tu. Okey? Sama juga cara bacaan dia iaitu jelas dan terang. Jelas dan terang. Tanpa dengung. Okey. Contoh, Ustazah bagi dekat sini. Okey. 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 Kat sini dua-dua ada. Yang pertama, izhar halqi pun ada. Okey, ada nun sukun bertemu dengan ain. Izhar syafawi pun ada. Mim sukun
bertemu dengan ta. Okey, ini ialah izhar syafawi. Okey, mudah kan? Senang. Okey, selesai untuk bacaan izhar. Seterusnya, okey. Seterusnya, kamu boleh rujuk buku teks kamu untuk tajuk yang kedua sekejap ya. Tajuk yang kedua ialah bacaan mat. Okey, bacaan mat. Okey. Yang ni kamu boleh rujuk muka surat 5 sampai 9. Bacaan mat. Bacaan mat. Okey, muka surat 5 hingga 9. Okey, basicnya bila orang sebut huruf mat. Ingat dalam kepala huruf mat ada 3 sahaja. 3. Yang pertama ialah huruf alif, yang kedua ialah huruf waw dan yang ketiga ialah huruf ya. Senang. Huruf mat ada 3, alif, waw dan ya. Okey. Untuk bacaan mat yang mengandungi huruf alif, syaratnya dia kenalah huruf yang ada baris fathah sebelum dia. Okey, kalau waw sebelum dia kena huruf yang ada baris dhammah. Kalau ya sebelum dia kena ada huruf yang berbaris kasrah. Okey, senang. Bacaan mat ni bila ada mat alif waw ya, kamu kena baca dengan kadar 2 harakat. 2 harakat. Okey, Ustazah bagi contoh. Okey, muka surat 5 hingga 9. Ustazah bagi contoh dekat kamu mat alif. Okey, dia bagi contoh dekat sini. Yana. Okey, kamu nampak di sini. Okey, huruf mat, kamu tengok, kamu senang je kamu cari. Huruf mat ni dia tak boleh ada sebarang tanda dekat atas dia. Dia tak boleh ada tanda sukun, dia tak boleh ada tanda syaddah, dia tak boleh ada, tak boleh. Dia mestilah huruf sahaja. Okey, contoh dia macam ni. Kamu cari huruf alif. Ada tak di sini? Okey, Ustazah jumpa alif di sini. Okey, ni alif. Ni huruf alif. Okey, atas dia tak ada tanda, bawah dia tak ada tanda. Tak ada, dia kosong, hanya huruf semata-mata. Okey, tapi syarat dia sebelum dia kena ada huruf yang berbaris fathah. Okey, sebelum huruf alif ialah huruf ba. Nampak di sini ialah huruf ba. Ba tu baris fathah. Huruf alif, syarat dia ialah huruf sebelum dia kena berbaris fathah. Kita baca panjang dekat huruf yang sebelum dia tu. Ba, yana, 2 harakat. Ba, yana. Okey, yang ada huruf mat kita baca 2 harakat. Okey, contoh lagi satu Ustazah bagi. Contoh lagi satu. Okey. Bola. Okey. Ada tak huruf mat alif di sini? Okey. Cara dia, carilah huruf alif. Ada tak? Okey. Kamu mesti tak nampak kan? Sebenarnya ni ialah huruf lam. Kalau kamu nak kenal, ini ialah huruf lam alif. Ni alif ni. Alif dia duduk kat sini. Nampak? Dekat atas alif tak ada tanda apa. Dekat bawah dia pun tak ada tanda apa. Dan huruf sebelum lam alif ni ialah huruf lam. Lam. Lepas tu alif. Inilah huruf lam alif. Jadi sebelum alif ni ialah huruf lam. Okey. Huruf lam ni kamu tengok dari baris apa? Baris fathah. Jadi huruf alif sebelum dia kena baris fathah. Jadi dekat sini yang ada alif yang tidak bertanda ni kita kena baca 2 harakat. Macam mana 2 harakat? Bo, la,
Bo. Bo satu. La dua. La yang ketiga satu. La. Dolala. Okey. Faham? Selesai untuk bacaan mad alif. Kalau bacaan mad ya. Okey, ya ni. Ustazah bagi contoh. Ustazah bagi contoh. Dini. Dini. Okey. Nampak? Ustazah jumpa ya yang tidak berbaris, yang tidak bertanda di sini. Nampak? Ya, atas dia tak ada, bawah dia pun tak ada. Cari huruf mad ni yang tak bertanda. Sebelum dia ada huruf dal yang berbaris kasrah. Nampak? Ya, sebelum dia kena baris kasrah. Yang ni kita baca panjang dua harakat dekat di. Di, ni, di, ni. Okey. Untuk waw pula, mad waw. Okey, mad waw ni contoh dia. Ruhu. Okey, nampak? Ada waw di sini. Atas dia tak ada tanda, bawah dia pun tak ada tanda. Sebelum dia baris dhammah. Okey, baris dhammah. Okey, jadi yang ni dibaca panjang. Ruhu. Okey, cari dulu huruf mad. Bulatkan huruf mad. Tengok sebelum dia baris dhammah. Okey, selesai untuk bacaan mad. Yang ketiga ialah bacaan tanwin. Bacaan tanwin. Sorry. Okey. Bacaan tanwin. Okey. Tanwin senang saja nak kenal. Tadi Ustazah dah bagi tahu. Tanwin ialah huruf yang ada baris fathatain ataupun kasratain ataupun dhammatain. Dia ada dua baris macam ni. Ini namanya tanwin. Contoh. Okey, tanwin tadi kamu boleh rujuk muka surat 10 sampai 12. Okey. 10 sampai 12. Contoh yang ada tanwin ahadan. Okey. Ahadan. Okey, ini tanwin. Okey. Kalau macam ni pun tanwin juga. Okey. Fathatain dia sengit sikit, kasratain dia sengit sikit, dhammatain dia macam ni. Janji dia ada dua. Ini namanya tanwin. Okey. Contoh dia bagi contoh yang ni. Sorry. Okey. Dia macam ni. Dia sama. Dia sama. Yang ni dia tak sama. Tapi sama saja. Sebenarnya yang ni ialah dhammatain juga. Yang ni fathatain, yang ni kasratain. Sama. Yang ni namanya tanwin. Okey. Selesai untuk bacaan tanwin. Seterusnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kamu boleh rujuk buku teks muka surat 46 sehingga 47. Okey. Surah Al-Fatihah kamu baca saja. Kamu memang baca dah kan? Jadi dia bermula dengan, ingat, surah Al-Fatihah ayat 1 dia bermula dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini ialah ayat 1 dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini ialah ayat 1. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat 3. Maliki Yaumiddin. Ayat 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 5. Ihdinas siratal mustaqim.
Ayat 6. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat 7. Jadi surah Al-Fatihah ada ayat 1 sehingga ayat 7. Okey, kamu hafal. Okey, seterusnya Jawi. Okey, untuk Jawi senang. Okey, Jawi kamu kena tahu suku kata. Okey, suku kata dia ada dua. Okey, suku kata ada dua. Yang pertama, suku kata terbuka. Yang kedua, suku kata tertutup. Macam mana nak tahu dia terbuka? Terbuka, suku kata itu berakhir dengan huruf vokal. Okey, huruf vokal ada 3 saja. Untuk bahasa Melayu, huruf vokal ada A, E, I, O dan U. Tapi untuk Jawi, huruf vokal ada huruf alif ataupun waw ataupun ya. Okey, senang. Suku kata itu berakhir dengan huruf vokal alif, waw dan ya. Untuk suku kata tertutup, dia berakhir dengan huruf konsonan, bukan alif, waw, ya. Okey, faham? Contohnya, okey. Yang ni kamu boleh rujuk muka surat suku kata terbuka. Okey, suku kata terbuka, kamu boleh rujuk contoh topi. Saya bagi kat sini topi. To. Ni satu suku kata. To. Dia berakhir dengan huruf waw ataupun ti. Dia berakhir dengan ya ataupun ta. Ni suku kata terbuka. Tapi kalau perkataan, contohnya topi. Okey, kamu tengok yang hujung dia. Hujung dia ialah huruf ya. Okey, hujung dia ialah huruf ya. Jadi suku kata ni ialah, perkataan ini ialah suku kata terbuka. Yang kedua, contoh lagi Ustazah boleh bagi. Kaki. No. Jala. Okey. Huruf akhirnya di sini ialah berakhir dengan huruf alif. Nampak ni alif. Okey. Jadi jala ialah suku kata terbuka sebab berakhir dengan huruf alif. Okey, contoh suku kata tertutup pula. Tertutup dia mestilah berakhir dengan huruf konsonan. Contoh bas, gas. Dia berakhir dengan, yang ni berakhir dengan huruf sin. Yang ni berakhir dengan huruf sin juga. Lagi tin. Tayanun tin. Berakhir dengan huruf nun. Okey? Dia bukan vokal. Inilah bezanya terbuka berakhir dengan huruf vokal, tertutup berakhir dengan huruf konsonan. Okey. Untuk yang tak pandai baca, kamu kena ingat contoh huruf vokal kan. Alif. Alif ni sama dengan huruf A. Waw sama dengan OU. Ya sama dengan huruf EI. Okey. Contoh kalau nak bunyi ta. 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 T sama dengan, kalau kamu tak tahu huruf T sama dengan apa, kamu T, tulis A. Bunyi dia TA, ta. Jadi huruf T sama dengan huruf ta. Okey. Dapat? Huruf T sama dengan huruf ta. Kalau kamu tak tahu huruf B sama dengan apa? B, kamu tambah huruf A. B, A bunyinya ba. Jadi ba, B. Huruf B sama dengan huruf ba. Kalau
J. Kamu tak tahu huruf sama dengan huruf apa? Kamu tambah A, bunyinya J. A, bunyi ja. Ja, kamu biasa dengan huruf macam ni ja kan? Walaupun dia sebenarnya huruf jim. M. Tambah A, jadi huruf M sama dengan ma. Mim. Okey, senang. Huruf alif waw, alif. Alif dia akan nganga mulut. Ma, ba, ta, ka. Kalau waw, muncung. Bu, lu, ku, ko. Kalau ya, ki, ti, li, mi. Okey? Senang. Okey, Ustazah harap kamu faham dengan ulang kaji yang Ustazah dah buat dengan kamu ni. Jadi, sekiranya tak faham, kamu boleh buat ulang kajikan diri kamu, rujuk buku teks, kamu tengok sendiri isi kandungan di dalam buku teks. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Selamat menjawab soalan peperiksaan malam ini dan semoga semuanya berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.